Faham Tun. Tadi Tun pun sebut pasal itu budaya Melayu. Tapi kita memandang budaya Melayu sekarang, ada satu yang dapat saya telitikan adalah budaya Melayu di Malaysia semakin merosot dan semakin digantikan dengan budaya Islam atau dengan kata lain budaya Timur Tengah, budaya Arabia. Apakah pandangan Tun terhadap trend ini? Adakah trend ini baik atau merisaukan? Ya, apabila mereka gagal dalam satu bidang, mereka cari bidang lain yang mereka boleh berjaya. Dalam bidang agama Islam, mereka tak perlu compete, berlawan dengan orang Cina. Orang Cina tak ada di situ. Jadi mereka boleh menguasai keadaan. Yang itu satu. Yang keduanya, banyak yang dikatakan Islam itu bukan ajaran Islam. Ada orang yang menggunakan Islam untuk kepentingan politik. Betul. Jadi kerana itu, ramai orang suka nak promote Islam kerana dalam politik kita jadi popular pasal kita promote agama kita. Jadi itu sebabnya yang mereka cuba tekan perkembangan Islam. Semakin lama semakin tekanan semakin banyak kerana yang pertama ialah kerana akan jadi popular, dan yang kedua dalam politik kalau popular boleh menang. Itulah sebabnya yang kita lihat. Dan dalam agama pula, bila satu orang kata ini agama, orang lain yang tak faham agama tak susah nak cakap, susah nak tolak. These are the problem lah yang dihadapi oleh orang Melayu sendiri. Faham Tun. Soalan seterusnya tentang budaya kepada kaum-kaum lain. Adakah Tun menganggap budaya bukan Islam, bukan Melayu seperti budaya Cina, budaya India sebagai budaya asing yang mengharang integrasi dan perpaduan pelbagai kaum di Malaysia? Adakah Tun percaya bahawa orang bukan Melayu Islam di Malaysia mesti melepaskan budaya asal mereka untuk mencapai integrasi yang baik dan sehat di Malaysia? Adakah itu pandangan Tun? Di waktu kita tuntut kemerdekaan, pihak British tuntut supaya kita beri kerakyatan kepada orang Cina. Tetapi di Malaysia ini tak seperti di negara majmuk, negara bilang kaum di negara lain. Kita kekalkan identiti kita. Benar. Masing-masing kekalkan identiti. Kalau orang Cina, dia nak kata dia orang Cina Malaysia. India Malaysia. Orang Melayu pun dia kata dia Bumiputera. Jadi kita sendiri tak bersetuju nak bersatu. Sebaliknya di negara berbilang kaum yang lain, apabila mereka sudah tinggal di negara itu, mereka identify diri mereka sebagai orang tempatan. Macam di Amerika, macam-macam orang ada di situ. Tapi kalau tanya mereka American. Kalau dia tak kata I am a German American. Eisenhower tu German. Roosevelt tu Belanda. Tapi dia tak kata I am Dutch President of America. Tak ada. Dia kata dia American aja. Tapi di Malaysia kita kekalkan budaya kita kekalkan kaitan kita dengan negara asal nenek moyang kita, dan kita nak kekalkan sekolah, bahasa dan sebagainya. Dan ini memisahkan kaum. Sebab itu parti politik pun mengikut itu. Tun tadi menyebut pasal sekolah. Dulu Tun ingin membuat sekolah wawasan. Tapi malangnya projek ini atau peraturan ini dilihat gagal dan kerajaan seterusnya tidak meneruskan. Saya sendiri menyokong sekolah wawasan ini. Tetapi kenapa kerajaan tidak ikut dan dilihat gagal? Apa alasan utama pada pandangan Tun? Projek ini yang cukup baik tidak boleh berjaya. Ya, ada pasukan ekstremis di kalangan orang Cina yang object to this. Dia kata nak hapuskan identiti orang Cina. Lepas itu kerajaan tak berani buat apa-apa yang tidak popular. Kerana kalau mereka buat juga, mereka akan hilang sokongan daripada orang Cina. Sebab itu bila orang Cina tuntut supaya bahasa mereka dikekal, kita bersetuju. Untuk budaya mereka dikekal, kita bersetuju. Untuk sekolah dikekal, kita bersetuju. Sebaliknya kalau kita lihat negara-negara jiran kita, sebenarnya mereka lebih ramai Cina daripada di Malaysia. Tapi tak ada sekolah Cina. Singapura. Mereka datang ke Chuling untuk belajar di sekolah Cina di Malaysia. Kerana di sana tak boleh. Di Indonesia tak boleh. Filipina tak ada. Thailand tak ada. Mereka semua Thai, Filipino, Indonesia. Walaupun kita kenal lah nama-nama dia.
Okey, tu bahagian pertama tentang ideologi politik, tentang kebudayaan, tentang pendidikan kita bersurai di sini. Sekarang kita melangkah ke bahagian selanjutnya, iaitu kontroversi Tun dan isu-isu politik semasa Tun bersama dengan UMNO. Yang pertama saya nak tanya, Tun, adalah fakta yang teramat jelas bahawa kebangkitan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah disebab oleh sokongan Tun. Ada juga yang mengatakan Datuk Seri Anwar menyertai UMNO adalah atas jemputan Tun. Ini kena verify by Tun lah. Sokongan Tun sebagai Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar juga amat ketara. Hanya dalam masa 10 tahun, sekitar 10 tahun, Datuk Seri Anwar telah muncul sebagai timbalan Perdana Menteri. Boleh dikatakan di dalam Malaysia, jarang nampak sesiapa meningkat dengan begitu pantas. Jadi Tun, apakah sebab utama Tun memberi sokongan yang begitu kuat kepada Datuk Seri Anwar pada masa itu? Adakah Tun menyesal sekarang? Sebelum dia menyertai UMNO, dia terkenal sebagai orang yang mengkritik UMNO dan kerajaan sepanjang masa. Dia ternampak seolah-olah lebih kuat berkenaan dengan agama. Jadi kita percaya dia lebih sesuai dengan PAS daripada UMNO. Bila saya jadi Perdana Menteri, tiba-tiba saya diberitahu dia nak masuk UMNO. Saya kata baguslah, kalau dia masuk UMNO, dia tak payahlah nak hentam saya lagi. Dan kita terima. Banyak pemimpin UMNO semua tolak. Warn me, jangan bagi dia masuk. Dia masuk, dia nanti kacau. Saya kata kita tak peduli lah. Kalau dia baik, dia boleh pimpin UMNO. Dan dia pula ternampak very pious. Dia warak, dia kuat agama. Bagus jugalah. Jadi kita terima dan saya tolong dia naik pangkat daripada ahli biasa jadi timbalan menteri, jadi menteri, jadi naib presiden UMNO, lepas tu jadi timbalan Perdana Menteri. One step more dia jadi Perdana Menteri. Tapi selepas 10 tahun saya tak nampak macam nak berhenti. Jadi dia berasal lama sangatlah. Jadi dia suruh orang dia kecam saya. Dia kata kononnya saya diktator, saya ada kroni, saya korup, macam-macam. Walaupun saya tunjuk yang dapat special treatment ni, dia yang bagi kepada kawan dia, bukan saya. Saya tak bagi kepada kawan saya. Saya tunjuk rekod ada. Tetapi dia hentam saya. Tak apa juga, saya tak ada apa-apa. Tapi bila ada laporan berkenaan dengan perlakuan dia yang tidak baik, ini polis bagi tahu kepada saya. Jadi saya panggil orang UMNO, panggil ketua UMNO di peringkat negeri, tanya mereka apa yang patut kita buat. Mereka berkata bahawa kita bawa perkara ini ke Majlis Tertinggi UMNO. Dan saya ada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. Dan Anwar ada sama. Saya jelaskan apa masalah, saya suruh dia defend diri dia. Tapi lepas itu saya bagi peluang kepada tiap-tiap ahli keluar pendapat. Mereka semua condemn perbuatan dia. Saya nak buat second round. Saya kata Anwar nak jawab semua tuduhan-tuduhan, silalah. Dia kata dia tak mau. Dia keluar, dia tak ada. Kita ada juga meeting went on sampai pukul 4 pagi. Dan keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi ialah Anwar bukan saja patut berhenti daripada jadi timbalan Perdana Menteri, tetapi patut keluar daripada UMNO. Itu keputusan Majlis Tertinggi, bukan keputusan saya. Jadi bukan kerana dia nak challenge saya. Saya tak takut kalau challenge. Tunku Ghazali pun challenge saya menang juga. I didn't stop them from challenging me. Nak challenge lah. Kalau ahli pilih Tunku Ghazali, dia lah jadi Perdana Menteri. Tapi saya menang very small lah, 43 undi aja. Tapi kalau Anwar nak lawan dengan saya, I'm prepared. Tapi ini pasal kes lain. Kes lain ni akhirnya pergi ke mahkamah. Mahkamah yang buat keputusan, bukan saya. Faham tu. Tapi tu tadi ada sebut Datuk Seri Anwar sebelum menyertai arena politik, dia ada lebih tekak dengan PAS. Dia pun ketua presiden kepada APIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Dan tidak boleh dinafikan selepas Datuk Seri Anwar menyertai UMNO, kerajaan menjadi semakin Islamik. Saya percaya Tun adalah seorang yang lebih kepada sekularisme. Tapi bukan sekularisme sampai habis seperti budaya barat, lebih sekularisme dan bukan keagamaan.
Tetapi selepas Anwar menyertai UMNO, kerajaan makin keagamaan seperti Perbankan Islam semua ditubuhkan. Adakah itu maklumat Tun untuk membenarkan Anwar masuk UMNO untuk bersaing dengan PAS supaya hala tuju kerajaan boleh bertukar kepada lebih keagamaan? Ada elemen itu pun ada, tetapi apa yang dia lakukan itu lebih daripada yang saya harap, kerana saya suka nak bantah kalau dia kata oh ini Islam. Kalau kita kata tak boleh, dia kata you are not, you tak sokong Islam. Jadi bila dia kata ini Islam, payah bagi kita nak halang, nak kata tak boleh buat. Sebab itu bila dia bawa suggestion berkenaan dengan Islamization, kita ikut saja. Tapi kita jaga-jagalah, kita tak semacam dengan PAS. Kita berjaga-jaga. Tapi itu dia punya style. Dia bercakap berkenaan dengan agama, pandai pula keluar ayat itu, ayat ini. Jadi banyaknya tak betul pun ada juga. Tapi saya jadi saya kena ikut dia punya kehendak lah. Faham Tun. Seterusnya kami akan menyentuh tentang peristiwa The Astonishing Comeback of Tun as our homeland's 7th Prime Minister in year 2018. Soalan pertama saya kepada Tun. Tun, apakah, saya rasa memang ramai yang tertanya soalan ini kepada Tun lah. Apakah perbezaan yang paling ketara di antara zaman pentadbiran Tun semasa di UMNO dan semasa di Pakatan Harapan? Ramai rakyat Malaysia menggelarkan Tun sebagai diktator semasa Tun masih di dalam UMNO. Adakah Tun juga seorang diktator dalam PH? Dan ramai orang termasuk ahli politik Pakatan Harapan telah menyalahkan Tun sebagai penghalang untuk agenda reformasi di dalam kerajaan. Adakah kenyataan ini benar? Ya, dulu parti lawan ini, DAP, Keadilan, semua tuduh saya diktator. Lepas itu bila dia nak cari kandidat untuk jadi Perdana Menteri, dia yang pilih saya. Kalau saya diktator, tentu dia tak pilih. Dan dia sedar bahawa cara saya bukan cara diktator. Saya dengar semua pendapat. Dalam kabinet pun macam itu juga. Saya tak force saya punya idea. Kadang-kadang kalau memerlu masa, kita tak putus dengan segera dalam kabinet. Kita ada mesyuarat kabinet berkali-kali. Nak jelas apa yang nak buat. Dan saya dengar semua, everybody had a chance to to give dia punya opinion. Saya tak pernah tekan pendapat saya saja yang boleh terima, tak pernah. Baru mereka sedar bahawa saya bukanlah diktator, tetapi sebelum daripada itu pun mereka tuduh saya diktator pasal saya musuh mereka. Kita kena burukkan musuh. Kalau parti lawan kata oh Dr. Mahathir ni baik, dia bukan diktator, ayahlah nak kalahkan saya. Tapi dia kena kata saya diktator, saya korup, saya kacau dengan undang-undang, dengan hakim, macam-macam tuduhan dia buat. Tetapi bila nak cari pemimpin, dia pilih saya. Apa pasal pilih saya? Jangan pilihlah kalau saya jahat sangat. Tun, pada pandangan saya, berbeza dengan image diktator, masa zaman UMNO memang ramai yang gelar seperti Tun yang cakaplah mungkin disebabkan mereka musuh. Tapi memang ramai memandang Tun sebagai diktator semasa di UMNO. Tetapi semasa Tun di dalam PH, semua orang rasa Tun terlalu lembut, sentiasa kompromi terhadap banyak perkara. Sebagai contoh, isu pelantikan Dili sebagai Menteri Pendidikan. Ada orang pantah Tun meresah. Isu ISET, isu Rome Statute. Apakah yang menyebabkan Tun mengambil approach yang tidak begitu tegas dan bertolak ansur semasa bersama Pakatan Harapan? Apa alasan dia, Tun? Ya. Masa saya dalam BN, parti cukup kuat. Ada 2/3 majority. Jadi kita mudah nak buat keputusan. Saya tak ada banyak bantahan. Kerana walaupun kita ada 13 buah parti, tapi yang tu parti kecil-kecil saja. Walaupun dia campuran. Tetapi bila ada dalam Pakatan Harapan, ada 5 buah parti sama kuat. Jadi kalau saya tak ikut mereka punya pendapat, selalu tolak mereka punya pendapat, saya tak lama lah akan jadi Perdana Menteri. Jadi saya kena listen to them. Jadi bila dia bagi tahu bahawa reaksi rakyat tak baik, kita tak boleh buat, macam soal room statute apa tu. Bagi saya tak ada apa, tak ada masalah. Tetapi parti-parti dalam Pakatan Harapan ini, ini tak boleh, orang-orang marah apa semua. Saya ingat tak apalah kita tak buat sekarang, kita boleh buat kemudian.
Jadi saya punya management of BN dengan management of Pakatan Harapan berbeza. Pasal BN, UMNO was the strongest party. Yang lain semua parti kecil-kecil saja. Tapi dalam Pakatan Harapan, Bersatu ini is the smallest party. Only bigger than Amanah. It's the smallest party. Saya nak paksa orang tak boleh. Saya kena convince them by argument. Sebab itu kalau saya nampak mereka mempunyai pendirian yang cukup keras, saya tak boleh ketepikan. Saya kena ikut mereka. Jadi walaupun saya tak setuju, tapi untuk nak jaga perpaduan dalam parti, saya boleh bersetuju. Bukan kerana saya lembut, tapi kita jangan selalu paksa orang. Kalau boleh bagi masa, kemudian kita boleh buat macam rule statute itu. Tak ada masalah. Ini yang jadi masalah pasal ni kota Johor. Ya, yang bangkit perkara ini, dia tak faham. Dia tak faham apa dianya rule statute ini dengan ada lagi satu undang-undang perjanjian. Jadi lebih mudah lagi kita sementara itu kita bersetuju lah. Tapi kita boleh lain masa. Kita nak kena jaga unity of the coalition. Terima kasih Tun.